jadi, semua yang jadi, cerita sini habis sini, tak payah kau ngungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga anda yang sedang mendengar kita di Spotify. Tetamu podcast kita hari ini, dia terkandas dekat sini selama 2 tahun gara-gara COVID ni kan. Hafiz Nolan. Ya, saya. Dia pelakon, dia model, dia juga orang kata antara peserta, bekas peserta lah di FKL tahun 2017. Betul lah Hafiz? Betul. Ya, betul. So kita nak bercakap pasal alang-alang dia datang KL. Kan? Ya. Bukan datang KL lah, dia balik Malaysia. Alang-alang dia balik Malaysia. Terkandas selama 2 tahun dekat Sydney. Hafiz macam mana boleh jadi, orang kata tak boleh balik kan? Tak boleh balik dan apa macam mana, orang kata duit tak ada kat sana. Apa Hafiz buat? Mungkin boleh ceritakan daripada awal lah. Kenapa memilih Sydney untuk travel kan? Tahun bila tu? Asalnya saya pergi tahun 2019, penghujung tahun 2019. Atas dasar untuk travel, untuk holiday di sana. Kan? Seorang-seorang diri Seorang diri, backpackers. Tapi adalah kenalan di sana. Kan? Tapi pergi pun atas dasar untuk holiday, backpackers punya style lah. And then 3 bulan. 3 bulan? Maksudnya, okay, nak pergi sana tu berapa hari sepatutnya? Ikutkan visa valid 3 bulan. 3 bulan lah. So kita boleh duduk kat sana 3 bulan lah. 3 bulan. So sebelum 3 bulan tu kita kena balik. Sebab dia punya prosedur untuk holiday punya visa. Yalah. So sebab saya pergi pun one way ticket. Saya tak plan nak balik bila nak, sebab Sydney kan besar, Australia besar. Even Sydney pun saya tak habis jelajah lagi. So pergi sana, tak sebelum 3 bulan Australia kena COVID dulu. So sebelum Malaysia Malaysia belum lagi kan? Selepas Australia kena, Malaysia baru start. Tapi kat sana COVID dia betul-betul kan kuarantin Kita tak boleh keluar mana-mana kan. Yang I dengar lah. Sama di sini juga rasanya. Cuma di sana border Australia tutup awal nak compare dengan Malaysia. Dia tutup lebih dahulu. So saya tak boleh nak beli tiket sebab atas dasar tak ada flight. So ada kawan di sana, atas pertolongan dia saya dapat duduk secara sah lah di sana. So pada mulanya agak struggle jugalah nak hidup sebab kita punya planning hanyalah kurang daripada 3 bulan. Tapi atas sebab COVID ni saya terpaksa extend beberapa tahun. Dan selepas 3 bulan pertama tu saya duduk sana, saya agak struggle. Kita tak tahu selok-belok kawasan tu, kerja, belajar, semua sektor semua tutup time tu. Kan? And macam rumah, sewa rumah, bayar secara mingguan. Ui, kat sana berapa average 150 AUD. Kalau convert ke Malaysia dalam 450 ringgit Malaysia seminggu. Kalau sebulan kali 4. So pun simpanan pun hampir-hampir time tu. And then nyaris lah, macam kadang terpaksa buat kerja yang kita tak pernah buat pun dekat Malaysia. Contoh car wash. Terpaksa pun dapatkan gaji cash lah, terpaksa kan, sebab kita tak ada apa bank di sana, kita tak ada apa-apa identiti di sana. Kan, atas dasar kita pergi atas melancong. Terpaksa buat cari kerja cash lah. Itu pun cukup-cukup je. Tu diorang pun ada pekerja tetap diorang. Diorang tak boleh utamakan yang pekerja sambilan ni. So mana yang mampu saya kumpul, saya kumpul. Pada rasanya start COVID penghujung bulan 2 rasanya. Penghujung bulan 2 2020. Lockdown hampir
5-6 bulan lockdown. So sektor pekerjaan, college, pendidikan semua tutup. So agak struggle. Sedangkan yang penduduk tetap sana struggle, apatah lagi saya. Itulah sebut sedikit. So yang menumpang rumah kawan lah. Nasib baik ada kawan. Asalnya menumpang, tapi sebab diorang pun yelah diorang bekerja di sana, ada yang belajar. So nak-nak kita pun kena spend duit untuk share, untuk renting house kan. So saya lah agak struggle sebenarnya. Sebab diorang tak berapa nak risau. Sebab diorang dah biasa di sana, saya lah. Tapi kalau duduk lama, kira banyak lah tempat Hafiz pergi berjalan-jalan. Tak adalah banyak sebab even different negeri pun kita tolong nak rentas juga. Macam Sydney, New South Wales. Rasanya penghujung tahun lepas border baru boleh buka. Border buka untuk rentas negeri. Untuk rentas negeri. So maknanya flight untuk ke Melbourne, Perth boleh baru lah buka. So sebelum tu mana ada buka. Kita orang memang betul-betul kat Sydney saja. Di mana macam KL, begitulah Sydney, ibu kota. So macam mana keluarga dekat sini? Risau lah. Risau. Confirm. Diorang risau. So nasib baik ada macam phone, kita boleh video call lah. Itulah yang mampu. Hafiz sebelum pergi Sydney pernah pergi mana-mana negara untuk backpackers? Sydney first. Sebelum ni pernah pergi India, tapi atas tujuan kerja. Thailand and Vietnam saya rasa. Thailand, Vietnam saya backpackers. Tapi itu dengan kawan-kawan. Sydney first saya pergi solo. Solo. Kena pula COVID kan. So pergi sana macam mana keadaan orang dekat sana, negara dekat sana macam COVID ni kan? Sebab kalau kat sini dia macam banyak benda yang kita risau kan. Tambah kalau kita duduk kat sini pun banyak benda-benda yang macam mental health, kita punya kewangan kan. So macam Hafiz kat sana, macam mana you deal dengan benda ni semua? Macam bila dah ada masalah, you pula seorang-seorang dekat sana kan, walaupun boleh zoom in buat zoom call dengan family dekat Malaysia, tapi still you ada macam perasaan macam sunyi ke, tak ada tempat macam nak mengadu ke kan? Ada tak macam mana you handle minda you lah? Bukan sebab COVID kot, sebab rasanya nak handle, nak control kita punya minda ataupun macam kebimbangan perasaan, depress tu. Rasanya atas diri, sebab saya pun dah terbiasa benda tu, saya tak nak depress. So apa yang saya buat di sana, kita kena bergaul dengan kawan yang rapat-rapat lah. Macam serumah, kita tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau seorang lagi depress, saya tak nak rasa diri saya lonely. So biar saya bergaul dengan diorang. Kadang ada apa aktiviti yang mampu kita orang buat bersama, kita buat bersama. Benda basic pun macam okey dah, macam masak ke, kemas-kemas. At least tak ada lah lonely, terkurung dalam bilik, terkurung dalam rumah. Rasa kalau terkurung tu buat lagi depressed. Walaupun kita boleh nak pergi keluar-keluar. Itulah. Makanan kat sana macam mana? Ada makanan Malaysia? Ada. Makanan halal senang cari. Alhamdulillah. Sebab di sana pelbagai kaum, bukan pelbagai kaum lah, pelbagai jenis warga negara di sana. Bukannya, kalau ikut fakta pun, ikut database in Google, Australia punya rakyat tak seramai orang yang datang ke sana. Orang visitor lagi ramai. Yang pendatang lah. Yang sekarang ni, walaupun dia citizen, penduduk tetap dah ramai, tapi compare balik yang bukannya local, bukannya aboriginal sana, lagi ramai. Yalah, Australia negara yang besar. Betul. Kan? Besar gila, tapi penduduk dia macam rasanya lebih ramai penduduk Malaysia. Kalau nak 22 juta ke berapa? Betul. Kan? Macam sebab dia kan walaupun negara besar,
dia ada tempat-tempat yang kita tak boleh tinggal kat situ. Macam terlampau kering, terlampau panas. Kan? Betul. So Sydney apa yang menarik bagi Hafiz? Apa yang menariknya kalau I nak pergi ke Sydney kan? Kalau you jadi tourist guide, kat mana dulu kat mana dulu I kena pergi? Antara yang wajib lah attraction dia. Saya beritahu secara general lah kan, mana yang orang basic, mana yang umum lah orang tahu. Mana sini ada Opera House, banyak apa tempat-tempat yang macam Olympic Park, yang mana di satu tempat tu banyak stadium, dan situlah main stadium di mana semua sukan diorang buat situ. Dan dari segi nak kata tempat yang best, maksud saya semua best sebab Semua best. benda tu yang kita tak ada dekat sini. Contoh macam contoh kita tak mampu nak pergi ke Mesir, naik unta lah contohnya kan. Di sana ada unta di mana padang pasir dan dibawa jalan pusing pantai sekali. So macam dari Sydney pun dan macam dari dia area Newcastle. Area Newcastle ataupun atas lah, saya ingat lupa. So kat situ pun dah ada satu contoh. Betul, dia orang kat situ banyak pantai dan sebab dia keliling pulau kan. So banyak tempat pantai yang similar. So boleh kata setiap tempat ada pantai sendiri. Macam kita di Malaysia, macam pergi Pantai Timur tu, Kelantan, Pahang, Terengganu, ada setiap stesen ada nama-nama pantai. Macam tu lah di sana. Di sana keliling. Betul, sana banyak festival. Kerajaan setiap bulan ada festival. Contoh festival muzik. Macam yang baru ni, awal bulan 6 saya dah balik sini dah. Cerita pasal tu. Dia orang ada festival lighting something. Lampu lah, dia orang pancar dekat Opera House, area city tu meriah. Mana orang sekarang COVID dah slow, dah orang dah boleh keluar. So pameran setiap minggu macam meriah, memang meriah. So macam bulan 4 baru ni Easter show, Christian punya website kan. Tapi diorang tak mau tu keislaman, tapi diorang buat macam fun fair. So tak ada tarik family, budak-budak, dia buat pun weekend. So macam enjoy lah family, siapa nak pergi. So macam Luna, macam umum Luna New Year. Diorang celebrate juga, buat macam area city tu macam area CDB. Diorang buat macam lighting, buat food. So macam kita macam benda yang kita tak pernah rasa kita boleh makan. Kecuali yang haram-haram tu lah kita selalu makan. Macam benda yang sweet, macam dessert. Dessert diorang punya culture kita boleh try, kita boleh tahu ni culture ni. So bila saya di sana macam banyak benda yang saya tak tahu sebelum ni saya tahu. Sebenarnya bila Hafiz balik ke Malaysia ni? Saya sampai di Malaysia 29 hari bulan 5. Dah ni lah 2-3 minggu je lah balik. 2-3 minggu lah. So kita boleh tengok video sebab kita pun tak tahu Hafiz dekat sana sebenarnya. Cuma yang viral adalah video di mana Hafiz balik sampai dekat rumah, berpelukan, bersalaman dengan ibu. So masa tu macam sayu jugalah sebab 2 tahun tak balik. Macam mana perasaan ibu? Saya ada beritahu mak saya beberapa bulan kot sebelum tu. Saya beritahu main lah random sebab masa tu memang saya nak balik, tapi saya tak nak beritahu, nak buat surprise kat mak. Tapi masa tu saya call, saya cuma beritahu mak api nak balik ni. Tapi tak tahu bila. Date. Ya. Saya cuma cakap macam tu, mak dah nangis. Alamak. Mak nangis macam. Yelah, mak pun dah lama tak jumpa. Mak ni ada 3 tahun, hampir 3 tahun juga. 3 tahun? 2 tahun, hampir 3. Nak 3 dah. Tu sampai di sana, bila call tu saya call sekejap lah sebab saya pun nak nangis lepas tu. So saya chat biasa mak. Tu sampailah 29, saya dah beli tiket semua. 29 tu sampai sini, saya suruh adik saya ambil saya. KLIA? Di KLIA kawan saya Naki ambil saya. Lepas
Lepas tu ke Pahang, adik saya ambil. So cakap, Angah, nanti sampai kat rumah, kau pergi masuk dulu tau. Betul, kau bawa barang sikit, nanti kau suruh lah minta tolong mak ambil barang kat dalam kereta tu. Ya, tu dia ambil. Macam saya sepakat dengan adik lah. Oh, ni nak buat kejutan lah. Kejutan. Tak bagi tahu. Tak bagi tahu sebab saya tak plan pun nak rekod apa. Itu adik yang rekod. Saya cuma nak macam nak buat surprise kat mak macam tu. Tu suruh mak buka, betul nanti aku keluar lah. Okay. Lepas tu bila mak buka pintu, mak buka boot belakang kereta, tu saya keluar. Saya keluar cakap mak terus nangis. Sebab tu tak tahulah adik saya rekod, adik saya bagi Ana video kau. Uish. Tu jiran-jiran depan rumah tu semua tengok. Dia orang pun tahu Hafiz tak balik lama Tu masa tu video rumah arwah atuk saya. Mak saya di sana waktu tu. Pahang kat mana? Stay? Pahang saya Temeloh. Temeloh Pahang. Tapi rumah atuk saya di Lepak Utara 3 di Jerantut. Itu kawasan Felda ke? Felda, ya. Felda. Hafiz berapa orang adik-beradik? 4. Saya yang pertama. Saya sulung. Itulah bila yang sulung menghilangkan diri. Kat sana kalau muka-muka, kalau tengok pada wajah Hafiz ni laris lah kalau nak jadi model. Exotic sikit. Itulah. So sana kalau business entertainment and apa panggil lah, showbiz ni macam mana kat sana? Bab tu saya tak boleh nak komen sebab saya datang time COVID. Saya tak sempat nak explore bab tu. Takkan tak tengok TV ke apa ke? Tengok TV. TV ada lah. TV sana. Tapi diorang punya iklan pun macam TV komersial punya ni pun diorang banyak hire yang popular. Yang main produk lah. Macam benda lain tu. Budi pernah tengok tak komersial Thailand? Yang luar jangkaan yang kalau benda kipas tu dia bawa kipas sate pun kan. Benda sama juga benda sana. Dia punya creativity tu. Macam dia nak jual satu produk untuk kurus, dia boleh shoot iklan orang gemuk menang dalam acara 400 meter. Which is di luar kotak di luar kotak. Out the box. Itulah macam show normal lah, macam banyak kepada komedi, macam filem. Sebab diorang bahasa utama diorang English kan, so diorang boleh campur Europe punya filem, mana production pun boleh campur lah. Macam tu lah. Sebab diorang pun kalau kita tengok artis-artis diorang pun cari makan pun ada yang terpaksa pergi Hollywood, pergi luar negara jugalah, macam kita lah. Ya betul. Cuma kebanyakan ini pendapat saya lah. Saya rasa kalau dari skop job di sana tak sebesar Malaysia, saya rasa. Cuma advantage diorang boleh link dengan Europe country. Ya betul. So sebab yalah dari segi bahasa kan. Bahasa pun dah sama. So dari segi production team rasanya dia tak banyak. Tak sedikit. Lain cuma macam mix and match, macam campur ambil team ni ambil team ni. Tapi yang bagusnya bab kesenian diorang bagus. Event-event kesenian diorang akan buat. So, dan setiap daerah macam mana cakap setiap tempat diorang ada pusat kesenian diorang masing-masing. Semacam kesenian pun diorang utamakan lah. Diorang punya kesenian macam mana? Apa? Macam tarian, keunikan dari segi kesenian lah. Apa dia punya, macam kita tarian kan, tarian joget. Dan macam kat sana ada apa istilah yang diorang yang bagi? Secara general diorang suka R&B. R&B? Ya, secara general lah, di mana
budak sekolah punya style, kita budak dress up pun budak R&B. Tapi kalau sebut pasal bab kesenian yang antara secara umum, secara General. detailnya, diorang keaslian macam Aboriginal, corak-corak diorang, painting diorang, lukisan lah. diorang promote benda tu. Oh. Aboriginal macam Aboriginal. orang asli punya pattern, produk diorang tu. Even festival orang asli pun diorang buat. Diorang share kat public. Kerajaan support. Macam tu lah. Dekat sana stay dekat daerah mana? Kawasan mana? Saya duduk area Punchbowl dengan Roseland. Oh, pergi pindah randah juga? Dua tempat lah saya Dua pindah. tempat lah. Ya, jadi kawan ramai sana, dia orang kerja apa Kebanyakan diorang student. Student lah. Dan ada setengah dia orang kerja construction, kerja warehouse. Uber pun ramai. Oh. Kat sana ada Uber Ada. Sini kan dulu ada Uber kan. Lepas tu terus Grab ambil. So semua kena conquer dekat Grab. Oh, okay. Dulu Uber ada. Tapi kat sana diorang kena ambil lesen lah. Macam Uber, diorang kena ada lesen memandu diorang. Kena buat kat Australia lah. So macam yang lain tu macam food delivery, banyak cash, macam cash money lah benda tu, side income. So macam Hafiz bekerja sebagai pencuci kereta je kat sana. Tak ada nak try benda lain. Pada mulanya saya cuci kereta sekejap. Dalam beberapa, tak ingat, minggu. Lepas tu ada offer macam kawan ajak lah, kerja lah, jom kerja warehouse. Saya kerja warehouse, hantar barang macam tu lah. Tu selama setahun, and lagi setahun saya kerja kedai tayar. Tu saya cakap, benda yang saya tak pernah buat dekat sini, yang saya tak tahu. Kedai tayar, kita yang pasang tayar. Dari rem tayar ke tayar tu, dari tayar kereta tu kita cabut, tukar yang baru, ataupun tampalan, macam tu lah. Tapi which is benda tu Hafiz dah try sebelum ni lah dekat Malaysia? Tak memang kena belajar balik. Zero. Kena belajar. Tapi benda belajar tu ialah bila orang kata ala bisa tegak biasa lah. Bila dah selalu buat dah kat okey sini lah. pun saya pernah susah. So tak mustahil kita susah kat mana-mana pun kita boleh buat lah. Yelah, nak survive punya pasal. So macam antara pekerjaan yang saya buat di sana, macam terfikir balik macam kelakar. Tapi Pengalaman lah. Tapi best. Happy. So benda apa yang Hafiz kata macam bawa balik kat Malaysia ni, yang macam jadi pengajaran, benda yang mungkin ada kisah lah kat sana, cerita-cerita yang boleh dikongsikan lah. Pengalaman boleh share lah sikit. Cerita-cerita yang mungkin pelik ke, mungkin menggelikan hati ke kan. Tak, saya tak nak, bukan cerita lah, sekadar perkongsian. Saya rasa orang Melayu di sana agak ramai. Orang Malaysia lah, orang Malaysia. Orang Malaysia agak ramai. Kalau ikut database pun, Malaysia antara yang teramai lah di sana. Bekerja kan? Bekerja ataupun belajar. Dan yang saya terkejutnya, macam mana diorang boleh follow apa yang telah ditetapkan di Australia. Contohnya undang-undang apa yang telah ditetapkan. So diorang boleh follow tanpa merungut. Itu yang contoh? saya tabik. Contoh during COVID, diorang tak boleh keluar. Kan? Diorang even nak ke kedai makan pun diorang tak boleh. Nak keluar rumah at least seorang atau dua orang. Kan? Tapi diorang boleh follow. Diorang tak berungut. Diorang tak bising ataupun cakap macam-macam lah. Contoh. Tak ada. Polis kat sana pun tegas Polis macam garang.
nak kata tegas garang tak. Cuma diorang jalankan kerja diorang sebagai polis. And tak ada rasuah. Dan orang sana tak berani untuk berasuah. Sebab even polis pun boleh kata depan, belakang, kiri, kanan ada kamera kereta polis tu. Itu macam speed trap, lampu isyarat, diorang boleh follow. Tapi kenapa kat Malaysia diorang tak boleh follow? Mindset lah kita lain macam lah. Sebab kadang-kadang kita macam terikut-ikut tau. Macam dia boleh buat pun, kenapa aku tak boleh buat kan? Mungkin kat sana kita punya mindset kita dah rasa aku pendatang ni, kena jaga betul-betul lah pendatang. Nanti kan tak pasal-pasal kalau kena penjara ke apa kan, susah lah. Macam tu. Itu jawapan yang umum lah. Tapi yang kau fikir balik, kenapa negara asal dia kita mampu buat, kat negara sendiri kita tak boleh nak buat. Kau fikir balik lah kan. And kita cerminan masyarakat. Ibarat kita cerminan masyarakat kan. Kita buat baik, orang tengok. Saya bagi contoh macam ni je. Dekat kampung saya, banyak orang warga asing bekerja, kerja ladang kan. Diorang ada sediakan hostel dan ada pencuci kena cuci tempat tu. Kata tempat diorang kotor. And saya compare kat di sana, warga negara yang sama di sana diorang pun bersih. Sebab apa-apa. Itulah jawapan tanya diri sendiri lah. Itulah. So selepas ni tak apa orang kata, tak serik lah nak pergi backpackers lagi. Plan nak pergi mana lagi? Nak pergi Europe. Europe lagi best kan. Sebab banyak tempat. Saya target Itali atau Jerman. Biasanya Hafiz kalau biasa nak pergi ke sesuatu tempat tu, kena buat survey dulu ke, tengok YouTube dulu ke, kena tahu latar belakang tempat tu dulu lah. Sebab kita dah pergi seorang-seorang. Sudah tentu. Pergi seorang-seorang. Apa kita nak, kat mana kita nak duduk, kat mana area kita nak lawat. Semua tu kena Google lah, kena research. Kalau jenis main gamble, susah lah. Sebab kita beza dengan backpackers dengan yang kita pergi dengan group tour kan. Betul. Sebab guru tu lah aku pergi slice pinggang pun tak apa lah kan. Sebab ada orang dah yang dah pimpin. Okey, hari ni buat apa. Dah ada schedule semua kan. Tapi dari segi jimat duit benda tu kan. Backpackers ni, yalah kau nak duduk asrama pun boleh, nak duduk mana. Kadang-kadang macam apa ya katanya, rumah persinggahan ke apa semua kan. Yang murah-murah kan, boleh duduk. Kebanyakan murah. Dia ada motel, yang even backpackers punya tempat macam pun asrama dekat Bondi Beach tu, Bondi Junction, Bondi area. Dia ada sediakan banyak backpackers punya bilik untuk backpacker dari seluruh negara datang itu. Dan satu malam pun dalam 30-40 Australia dollar je. So agak murah. Kalau kita convert berapa? Kalau 30 kali 3 Kali 3 lah. RM90 lah. Tapi sekarang kita punya duit pun dah jatuh Jatuh teruk. Sekarang berapa? Kalau USD 4.8 4.8 tak tahu. Tak sure. Lebih kurang. Tapi kalau nak travel, better pergi Indonesia lah kot kan. Kita punya duit pun lebih kurang, ataupun kita mahal sikit kan. Indonesia. Hafiz tak suka pergi Indonesia? Suka, tapi belum masanya lagi kot. Hafiz, drama terakhir sebelum pergi ke Sydney tu, kali last berlakon bila? Dan drama apa? Ingat lagi? Last job pergi sebelum pergi. Telemovie ya. Tajuk dia Sesalan Terakhir untuk TV3. Itu dengan Fazal Hussein, Sarah Ali, Jasmine Hamid. Tu. So bila dah balik ni, mungkin ramai yang penerbit pun dah tahu kan Hafiz dah balik semua. So kadang-kadang pelakon baru pun dah 3 tahun kan. 3 tahun kebangkitan
orang kata pelakon-pelakon baru, bakat-bakat baru pun ada. So mungkin diorang pun macam lebih menumpukan pada yang social media kan, yang aktif dekat social media apa semua. So macam mana Hafiz macam strategi nak menaikkan nama balik kan dekat arena orang kata dunia lakonan ni? Kalau nak fikir pesaing tu, memang sengit. Kalau kita tengok sendiri pun pendatang pelakon-pelakon baru pun dah macam cendawan. Cendawan tumbuh cepat dan banyak. Kadang kita tak sedar pun. Tapi macam untuk saya punya ni, mana yang terhidang saya ni lah. Rezeki kan? Sebab kita tak boleh. Kita boleh push, tapi kita tak boleh nak berharap. And then bila kita terlalu berharap, kita terlepas dan kita kecewa. Itu yang mental yang mental macam-macam tu. So macam apa yang terhidang, mana yang boleh kita buat, kita buat. Macam tu lah. Selain berlakon, apa Hafiz buat? Ada pekerja tetap ke? Macam mana? Saya tak ada kerja tetap. Memang dunia lakonan lah. Lakonan, modeling. Lagi apa lagi yang Hafiz buat? Itu aja. Yang lain ni macam side income lah. Dengan family punya business macam tu lah. So apa perancangan selepas ni? Mungkin ada macam nak rancang sesuatu? Ada plan, tapi selepas saya terpaksa hold saya punya planning tu dalam 2 bulan pertama ni. Sebab saya ada benda yang membuatkan saya stuck untuk plan tu. So selepas tu barulah saya boleh untuk fokus kat planning saya tu. Itulah. Faham. So saya fokus yang 2 bulan pertama ni dulu. Lepas tu baru saya fokus yang untuk yang long term punya. Hafiz, mungkin ramai yang tak tertanya-tanya lah kan, kewujudan Hafiz dekat dalam dunia lakonan ni. Orang kata mungkin ada cerita-cerita dia sendiri lah, mungkin yang Hafiz dah boleh share daripada awal pembabitan, mungkin pergi casting, first time pergi casting, macam mana boleh terjebak dalam dunia lakonan ni. Tahun berapa 2000? Saya start terjebak dalam dunia industri lah cakap. Saya start dengan dunia teater dulu. Oh, teater? Di mana pada tahun 2011 tak silap saya. 11. Masa tu saya ingat saya kerja Proton. Saya kerja kilang Proton. Di mana pekerjaan saya tu 2 shift, siang dan malam. Dan satu hari tu saya kurang sihat. Saya pergi di klinik Proton tu sendiri. Dan sementara tunggu panggilan dari doktor tu, saya bacalah surat khabar. Dan kat situ saya terjumpa satu casting. Saya bukannya background seni, saya tak pernah terlibat dengan seni masa sekolah pun tak pernah. Tak ada apa orang kata, tak ada kursus lakonan apa tak semua ada, kan? Zero. So masa tu umur berapa? saya baru umur 20 rasanya. Muda lagi lah. Lebih kurang lah 20. Dan saya pergi casting tu di Istana Budaya. Dan saya ingat lagi teater apa? Teater Upin dan Ipin, the musical. Lah ya. Okay, benar. So nak jadikan cerita, tenaga pengajar situ kebanyakan lecturer Aswara. Kan? So masa kita on training di Aswara juga. So saya tengok environment dia orang. Mana yang saya tak faham, saya tanya ni apa ni. So dah lama saya jadi suka. Dan saya terus apply untuk sambung diploma saya di Aswara dalam jurusan teater. Terus belajar kat situ? So belajar situ selama 3 tahun. So saya tamat 2000. So maksudnya permulaannya Hafiz masuk berlakon dalam teater Upin dan Ipin. Sekadar nak. Okay. Watak apa? Saya watak Tok Dalang. Tok Dalang yang bercerita. Yang tua. Yang atuk. So daripada muda jadi kena solek ke apa? Dari segi pakaian dan make up. Jadi suara macam yang suara atuk dalam
dalam TV tu, Ha. kita orang bertemu sekali bersama, kita try lah. Ingat lagi skrip dia macam mana? Oh, tak ingat dah, lama dah. So mana yang kita boleh belajar dengan dia, at least kita boleh tiru suara dia untuk bawa ke pentas macam tu lah. So kemudian belajar berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun dekat Suara. Yep, 3 tahun. Selepas habis diploma tu, saya freelance. Saya buat masuk kayu kan. Masa saya belajar tu pun dah, saya dah explore dunia luar. Saya dah buat model, saya dah buat iklan sikit, saya dah berlakon kan. So at least bila lepas habis belajar, tak adalah tu cungap-cungap nak cari production, nak pergi casting ke apa. So lepas habis belajar tu, saya pergi casting sampailah saya pergi di FKL tu. Di FKL 2017. 2016 lah. 2016. 17 saya lupa dah. 17 16 rasanya. Lebih kurang. Atau boleh masuk di FKL tu kira apa pemenang dia ada bukan pemenang dia macam dipilih lah. Dipilih lah. So Hafiz antara yang terpilih lah. Dipilih. Masa batch tu siapa lagi? Rina Diana. Rina Diana. Sekarang dah jadi DJ kan, penyampai radio. Hot FM. Lagi? Raja Hakim. Lagi? Tu Shasha Rahman. Saufi. Itu je 5 orang. Yep, 5 orang. Kemudian mungkin ada dapat job dekat apa macam impact masuk dekat di FKL ni. Diorang banyak support dan tolong kita macam mana untuk promotekan kita keluar. So macam apa-apa event diorang suruh kita attend, and then apa-apa casting diorang akan inform, and apa-apa job dia akan pilih ikut sesuai watak lah. Tak adalah macam main macam random je diorang pilih. So banyak jugalah diorang bantu. Hafiz, nak tanya juga apa pendapat Hafiz bila zaman sekarang zaman social media kan. So kita, sebagai pelakon tak dapat lari daripada orang kata bila nak berlakon sebuah drama tu mungkin ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh penerbit. Aku nak so pelakon ni mungkin bukan penerbit mungkin ada yang stesen TV, pelibatan stesen TV yang macam aku nak muka-muka yang famous dekat social media, which is influencer apa semua kan. So apa pendapat Hafiz? Bila nak kata aku nak follower kena ada 1 juta semua. Syarat-syarat dia. Syarat itu siapa yang tetapkan? Siapa yang tetapkan? Dan rasanya keputusan atas orang itu sendiri. Bukannya sebab nak 1 juta follower ataupun apa. Kalau fikir dari segi dia punya syarat, bagi saya lah, bakat nombor 1, yang kan? rupa dan followers tu yang lain-lain kan. Sebab kita dalam dunia seni ni kita jual bakat, kita tak jual yang lain kan. Contoh macam lakonan, kita jual skill kita untuk berlakon. Macam sama juga penyanyi, kita jual kita punya skill nyanyian tu kan. So at least tak adalah nampak sama dengan acuan-acuan yang lain. Sebab tu negara kita susah nak pilih pelakon, contoh sebab acuannya semua sama. Itulah. Tu yang menjadi kes-kes ataupun isu-isu di mana dekat set lokasi dia orang berlakon kayu, apa isu baca skrip kan. Penerbit dah ataupun pengarah dah bagi lama dah kan skrip, tapi time tu lah kau nak baca skrip lah apa semua kan. Itu salah percaturan lah untuk pelakon tu sendiri. Sebab sepatutnya kalau dia ada ilmu, dia orang dah study awal. Dia orang dah study awal, dia orang dah balik skrip tu dulu sebelum dia orang shoot, sebelum dia orang start. So at least dia orang tahu, dia orang dah buat script breakdown ke apa kan, dia dah kaji kat watak-watak dia orang. Tapi macam yang tengok dekat set tu, mungkin dia orang dapat skrip lewat. Mungkin lah.
kau dapat skrip awal pun mungkin salah diorang lah. Tak study awal. So jangan buat lagi lah benda tu. Hafiz, dalam banyak-banyak drama yang Hafiz berlakon, mungkin boleh bagi satu lah drama yang paling viral lah, paling trending dekat social media. Yang last lah. Yang last tu. Tajuk? Sesalan terakhir. Sesalan terakhir. Kenapa Tapi dia? masa tu saya dekat Australia dah. Oh, Bila masa dia tayang. Cerita dia tayangkan saya kat Australia lah. Tengah start. Oh. Siapa yang berlakon dah lagi? Faizal Hussein. Faizal Hussein. Cerita dia cerita macam mana? Faizal Hussein tu kahwin dengan Jasmine Hamid. Sarah Ali tu anak kepada Lena Jasmine. Jasmine Hamid. Okay. Jasmine Hamid kahwin dengan Faizal Hussein atas dasar menggoda. Kan? Tapi pada yang sama Faizal Hussein tak tahu yang Jasmine Hamid tak tahu yang Faizal Hussein ni penjual dadah dan gangster. So ada trik situ lah sampaikan anak dia jadi mangsa, iaitu Sarah Ali jadi mangsa keadaan. So saya sebagai rakan sekampungan dia, bekerja sekali, saya terpaksa tolong dia lah. Saya terpaksa tolong dia orang untuk selesaikan masalah. Dan ending dia Sarah Ali meninggal. So drama tu kira macam menarik perhatian penonton lah. TV3 TV3. Impak dia kuat. Sebab tu lah pelakon-pelakon yang gifted macam diorang ni, tu sebab yang yalah, sebuah cerita Faizal tu Hussein tu ada impak. So macam sebab tu lah tak perlukan rupa dan followers untuk melambungkan sesuatu naskah. Siapa tu. pengarah cerita tu? Datuk Juri. Datuk Juri. Faham. Kalau tengok pada Hafiz kan, maintain mungkin ada boleh bagi kita punya penonton-penonton lah tips macam mana nak jaga body. Sedekat bila dah kata terkurung dekat Sydney tu kan, mungkin macam kita orang ni pun yalah, nak buat apa lagi kan, makan kan, makanan dah ada, makan, tengok TV kan, layan YouTube, layan Netflix. Bab makanan bagus juga, good point. Makanan Asian sana banyak juga, tapi secara tak langsung kita macam saya terfollow culture diorang, di mana dia orang makan salad, makan benda yang tu yang sihat kan, dia orang yang sihat. makanan dia orang lebih kepada organik apa semua kan. Betul. Tak macam kita. Dia orang tak macam Asian food. Tapi ada jugalah macam McD ada kat sana kan. Ada. Macam makanan-makanan segera pun ada, biasa Mak Saleh. Tapi macam kita punya main kita nasi. Kan macam Islander main dia orang ubi. Ubi. Islander banyak kat sana, ramai. So makan ubi mentah rebus macam tu kan? Rebus, dia makan dengan tuna, potato, macam seafood dia makan. Mashed potato. Tak, kadang makan sweet potato macam tu pun okey dah bagi diorang. So macam white people, diorang more to salad, more to yalah western punya kan. So kat situ dah benda tu simple sebenarnya. Murah kat sana. Murah. Macam salad. Barang keperluan murah, makanan murah di sana. Murah daripada kita ataupun murah. Kalau compare gaji sana dengan makanan, kita mampu beli. Kalau kita kat sini mungkin agak susah lah. So ibarat macam kambing golek seekor, kita boleh beli dengan kerja sehari je. Macam tu lah ibarat. So, macam bila kita dah follow culture diorang makanan, secara tak langsung kita punya macam pemakanan di Malaysia, kita punya ni dah lain. Kurang cili, kurang pedas. Sebab diorang tak makan pedas. Tak makan pedas. Cili, lepas tu macam setiap masakan tak semestinya kena letak
sup, maksudnya kuah-kuah. Macam kita kan macam-macam kuah, masak lemak, masak merah, apa pergi rendang, macam tu. Dia orang simple-simple punya sup je. So nak tak nak kat situ dah kita akan terbiasa lah. dah Macam terbiasa. Hafiz sendiri pun terikut-ikut lah. Tapi kita orang Melayu, nak tak nak kita kena ada nasi juga, macam tu lah. Tapi nasi tu kita cari sendiri lah. At least dapat makan sehari pun dah okey, kan. Untuk dinner ke, untuk lunch ke. Tapi yang lain tu macam dish untuk lauk-lauk, so boleh cakap sihat dah. So bila saya balik sini, mak saya masak makanan favourite saya. Apa dia? Masak lemak apa itu lah, masak lemak ayam, sotong tumis petai. Saya pedas. Lidah dah set up lain dah. Mak masak banyak ni, letak banyak cili ke? Tak adalah, standard mak punya masak lah. Kenapa? Oh, mungkin api punya rasa dah lain kot. Itu suruh makcik masak, pedas juga. Betul lah ni. Dah mula Dah lari. dera dah lain dah. Itulah sebut sikit. Macam kusana kurang minyak. Itulah. Hafiz tak kena COVID Kena, saya kena. Kena kat mana? Kat Australia. Australia? Kena? Saya kena selepas booster. Selepas booster saya kena. Tapi tak ni lah, tak melarat sangat lah. Tak melarat lah. So sekadar demam ke macam mana? Demam sikit je, tak ada efek sebab mungkin dah booster. Dah kan? booster. Itulah, tak ada efek. Bawa hospital tak ada. Hafiz, bila dah balik ke Malaysia kan, apa yang benda yang Hafiz tengok kan, benda baru macam, sebab yalah 3 tahun mungkin Malaysia dah berubah kan. Antara yang benda yang macam oh kat sini dah ada benda ni. Oh Malaysia dah ada benda ni. Ada tak sedari macam perubahan dekat Malaysia ataupun orang-orang kita ke kan, bila dah habis COVID mungkin tabiat dia dah lain macam kan. Sebab saya tak explore seluruh KL lagi. So saya tak balik datang sini untuk ada kerja apa? Saya jumpa kawan-kawan dan ada urusan sikit lah. Itu je. Macam nak masuk bandar KL tu saya tak masuk lagi. Hafiz datang berapa hari kat sini? KL? 2 hari. 2 hari je? Esok saya ke JB. Esok JB? And week saya ke JB. Beza dulu tak ada beza? Dulu yang tol tu ada sebelum COVID. Tak ada lagi tol kat mana? RFID apa benda tu? Rapid. Dulu macam ni lah. Tengah buat kira macam percubaan. Sebelum COVID. Rasanya macam kalau dah 3 tahun rasanya belum ada lagi kot. Belum kan. Benda tu percubaan. So dah sekarang dah ada ada tu lah kan. Tapi tengok start sama juga. Afid problem tau. Pernah satu kali memang viral lah video-video kan, yang orang marah kan. Buat Afid bukannya nak menyenangkan, bukannya nak kasih cepat kan, laluan kan. Pun sama, macam dia tak boleh lepas tau. Mungkin kenderaan tu dia tak boleh detect macam mana. So terkandas lah. Okay. Ada sekali kena memang jam gila. Orang kata jam bukannya sebab kereta banyak tau, sebab Arfid. So diorang wujudkan Arfid tu untuk remove ni smart tag. Smart tag kononnya lah, memang tak boleh. Sebab kita dah terbiasa dengan function dia sama macam smart tag. Function dia sama, cuma dia perkiraan dia lain. Sebab kan Arfid kan dia jelas lekat kan. Lekat je dekat kenderaan tu. Lepas tu dia detect dengan ni lah. Lepas tu kan smart tag kita boleh keluarkan kita punya ni kan. Tapi Arfid digital, benda tu dalam phone. So kita kena download application Touch and Go semua tu untuk reload. Macam Touch and Go kita kena beli, kita kena ini kan. Tapi Touch and Go sekarang ada satu teknologi tau, dia panggil NPC. NPC tu which is kita boleh reload dengan menggunakan phone. Maksudnya kan phone sekarang kan ada NPC kan. So lekat je kad tu belakang phone, kita boleh reload dengan menggunakan bank. Masuk dia punya tu reload. Sekarang kan kita nak reload Touch and Go, nak kena pergi Watson, kena pergi ATM, e-wallet e-wallet tu.
So macam di sana, di Australia, dia orang pakai e-toll. Itu maksudnya? Maksudnya bil, Macam Alfred juga? bil sampai di rumah Oh. melalui surat ataupun email. Lepas tu baru bayar. Baru bayar. Oh. So kereta tak ada stuck dekat tol, dekat mana-mana. Kan? So, cuma diorang letak dalam satu kamera. Diorang scan nombor flag scan kita lah. je. Oh. So kita, dia ada 2-3 Kan? choice apps yang mana kita boleh register untuk register kenderaan. So bila kita lalu tol, kita boleh buka dan tengok, kita boleh bayar terus. Tak payah nak slow kan. Tak payah nak slow. Itu yang berlaku rasanya dia guna kaedah tu kot dekat Singapura. Memang baru perasan kan, Singapura kan macam dia nak menghadkan jumlah kenderaan masuk tau. So kalau kita tengok sendiri, kenapa Singapura tak jam? Sebab dia control dia punya kereta. Lagipun kereta kat sana pun mahal kan. So perasan lah macam nak masuk je bandar, dia ada satu pintu gerbang tau. Tapi kan dia macam kereta tu tetap laju. Pass through je. Laju je. Dia orang kata rasanya memang macam itu juga tu. Maksudnya bil masuk ni. Maksudnya tu antara contoh negara maju punya sistem. Kan? Kita patut buat macam tu. Ni macam kita start dekat confirm kalau sampai je dekat tol mesti nak jam lah apa semua kan. Tambah-tambah nak balik raya. Aduh. Saya faham ini macam diorang kata trial. Tapi saya rasa tak perlu trial kalau korang dah kaji betul-betul. Bagi saya lah. And apa yang korang buat ni macam tak ada impact yang besar pun. Sama je. Lebih kurang yang apa yang kan? korang buat sebelum ni. Itu je lah. Cuma kalau korang kaji kat negara-negara luar, negara-negara yang lebih maju, diorang banyak guna sistem yang memudahkan rakyat, kan? memudahkan orang. So tak jam. Itu je lah. Betul satu lagi, highway diorang hanya ada di bandar saja. Contoh kalau nak travel ke luar bandar, tak ada tol. Itu je. Dan tol diorang murah. Murah. Bersen-sen je. Sen dan ringgit-ringgit, RM1 macam tu lah. Mampu-mampu lah. Tapi dia orang pun jaga kebersihan juga macam sama. kalau Singapura tak boleh ada chewing gum kat sana, boleh lah kot. Kat sana ada kan macam, tapi keadaan kita boleh nampak lah bersih. Singapura kalau nak compare negara bersih tu macam Taiwan, Jepun, Singapura tu memang tak dapat nafikan lah. Memang diorang control, memang attitude masyarakat diorang memang macam tu. Tapi macam kat Australia bersih, tapi tak sebersih antara 3 negara ni lah. Tu saya cakap ni atas Mentality dan persepsi. Bukan persepsi, atas orang tu sendiri lah. Atas individu tu sendiri. Macam mana korang nak buat yang A ke nak buat yang B, macam tu lah. Nak kata bersih, bersih juga, bersih. Tapi nak compare antara 3 negara ni, tak boleh lawan lah. Hafiz pernah pergi New Zealand? Dia belum. Tapi sebab Budi pernah pergi tau New Zealand. New Zealand antara udara yang kata bersih lah. Nyaman. Paling bersih, nyaman. Memang best lah dekat sana. Sebab Budi pergi under Asia, so kita orang daripada macam kira macam kan New Zealand kan dia macam gini kan kepulauan dia kan. So kita pusing pesisiran pantai tu, kita pergi. Tapi memang jauh jugalah, dalam 5 hari juga nak boleh tu. Lepas tu sampai dekat KL, kan Christchurch yang tempat dia punya lapangan terbang tu ada gempa bumi. Selalu macam tu. Kalau balik pergi mana-mana, tempat tu mesti kena bencana alam. Yang hari tu yang dekat Phuket Phuket pun sama. Tsunami. Dua minggu je. Selang 2 minggu balik daripada Phuket tu kena tsunami. Kata aku ni kalau pergi mana-mana mesti tempat tu kena. Tapi memang best lah New Zealand. Asalnya Hafiz kena pergi. Memang. Budi pergi berapa kali dah? New Zealand sekali. Brisbane kat mana? Brisbane kat mana? Australia kan. New Zealand satu kali. Tapi satu kali tu pun macam memang kenangan tak boleh lupa lah. Brisbane. Sebab Brisbane tu ada konsert kat situ tau. Konsert Katy Perry. Bukan New Zealand kan? Bukan New Zealand, Australia kan?
Brisbane. Australia kan. Rasanya lah. So Australia pergi Brisbane, tak pergi Sydney. Sydney tak pergi. Memang nak pergi lah juga Sydney tu. Yang opera apa ya? Opera House Opera House tu kat Sydney kan. Sydney. Memang nak pergi situ. Dia. Memang situ macam ikon tempat yang Icon macam lah, macam kita kat SCC lah. So Hafiz selalu pergi lah situ. Lepak-lepak. Tak ada selalu ingat sebab tak ada apa pun. Kan dia macam ni tau, sebab kita tak sampai lagi kan. Kita tengok dari macam gambar itu okey lah. Orang yang dah pergi macam tak ada apa pun di sana kan. Macam kita yang tak nak pergi lagi, aku nak pergi lah. Tapi kebanyakan orang Malaysia di sana, setiap kali raya dia orang akan bergambar di Opera House. So semacam simbolik lah dia orang di situ. Dia macam dia lah, macam kalau kita kat sini pun kat CC, kalau raya ke apa cuti-cuti umum kan, kita boleh nampak dia orang berkumpul tau. Betul. Mungkin kat sana pun sama orang kumpul hari, mungkin hari Sabtu, okey jom kumpul kan. Bergambar. Itulah sama, benda sama je. Sebab dia orang macam tak ada orang kan. Geng-geng so Sabtu lah macam nak berkumpul ni. Dah 1 jam. Mungkin last sekali lah mungkin ada pengajaran yang aku kata Hafiz nak daripada kejadian ni kan. Kalau orang yang mengalaminya saja yang akan rasa kan. Macam tapi kalau benda yang berlaku kat Hafiz ni, berlaku kat Budi kan, macam gabra juga kalut lagi. Sebab kita kadang-kadang kita kalau kan Hafiz ni yang macam boleh berdikari kan. Maksudnya selalu pergi mana-mana seorang kan. Macam Budi macam alamak macam mana aku macam kalut lah, macam panik lah juga kan. Dan kita lah ada mental health semua kan. Tapi kalau ada kawan kat sana okey lah kan, boleh tolong apa semua. Tapi ramai juga yang sebab benda ni bila dah apa kata tak boleh pergi mana-mana, kita tersangkut kan. Ramai juga yang macam Mak Saleh kan, tersangkut daripada negara-negara macam Bali lah, semua dia orang kena terpaksa duduk kan. Tapi advantage untuk European, sebab dia orang holiday, dia orang boleh pakai working visa datang untuk ni kerja kan. Kalau Australia ke tempat mana even dia orang backpackers, dia orang boleh apply student visa. Working visa. Working visa berapa lama? Setahun lah. So dia boleh renew. Itu yang ada siapa yang pergi, ada ramai juga orang Malaysia pergi sana yang kerja dia kutip apple. Kat mana Kutip buah. Ke Ramai. New Zealand di Australia Tapi yang saya tahu dekat Melbourne. Melbourne ataupun Perth. Kutip buah je, tapi banyak gila gaji. Orang kata lah. Ini berdasarkan apa pengalaman member cakap lah. Dia bergantung buah apa yang kita buat. Contoh macam setiap buah kiraan lain. Macam orange, apple, dia ada bin besar mana saya tak tahulah. Besar. Betul yang macam buah anggur dia kira macam ada bucket. Kita buat kecil-kecil kan. So average dia boleh buat dalam sehari dalam untuk yang tak biasa, yang tak laju kan, biasa dalam 200 boleh dapat sehari. 200 AUD. So kali 7 berapa dah? Kalau hari-hari lah dia orang kerja. Tapi buah pun ada musim. Kena ingat tu. Dan contoh kalau musim sejuk pun dia orang tak boleh nak kerja kan. Buah akan jadi keras. Musim panas pun dia orang tak boleh kerja kan, terlalu panas. Tu boleh campur dengan haiwan-haiwan lain ni. Banyak lah dugaan dia orang kat sana. Tapi macam secara general mana kita tahu, wow, gaji besar dia orang besar. Tapi di sebaliknya dia orang tak tahulah apa benda. Itulah. Okay Hafiz, mungkin ada pengajaran lah, mungkin penonton-penonton kita macam apa yang perlu jika korang aku kata tersadai ataupun stuck kat mana-mana sebabkan bencana alam ke COVID kan, mungkin ada tips macam daripada Hafiz sendiri. Tip dia, apa saja yang korang nak buat, korang kena ada planning. Dan korang kena ada backup planning. So at least apa-apa berlaku tanpa korang expect, korang boleh
boleh guna plan B. Kalau plan A tak jadi, so benda tu lah. And then apa yang saya boleh share, korang pergilah explore negara luar. Korang tengok negara luar, korang compare apa yang baik korang ambil, apa yang tak baik korang tak payah ambil. Itulah. Sebab pengalaman tu mahal. Pengalaman tu sangat mahal. Kita mampu nak beli, kita tak boleh nak share ke orang. Even kita share apa yang, example macam apa yang saya share dekat Budi, tapi Budi tak dapat rasa apa yang saya rasa. Dan itulah kita boleh share, kita fikir orang tak mampu nak rasa nilai itu sendiri. So kalau korang ada apa ni, rezeki, pergilah travel, pergilah explore negara luar kan. Kalau tak ada duit, buatlah apa, backpackers ke apa kan. So sebelum kalau bab travel, sebelum tu korang kena planning dulu bab quotation, mana korang nak pergi. At least korang boleh budget kan, berapa yang korang boleh inilah untuk survive, untuk apa-apa bila korang nak melancong nanti. Tak ada benda buruk yang berlaku, macam kena rompak kat sana tak ada kan. Sana kes jenayah kurang kan jenayah. Tu yang selamat sangat kurang. Sebab diorang even pengemis ada bantuan. Macam mana nak ada kes jenayah? Tak, macam ada sesuatu tempat kan, macam kita letak benda berharga pun orang tak ambil. Okay. Kan? Terima kasih sebab ingatkan. First day saya sampai Australia, saya pergi makan kat kedai dengan kawan saya. Phone saya tertinggal kedai tu. Saya call dah tak dapat. Betul esok saya datang, bos dia bagi. Ni yang phone. Dia boleh bagi. Dia ingat lagi muka saya. Ini phone kamu tinggal. Tapi kalau saya rasa kalau tempat lain rasanya tempat lain rasa dah wassalam. Itulah. Ada beberapa tempat yang macam New Zealand juga. New Zealand dia macam apa nak dia nak kata peramah tak peramah, dia baik lah, dia baik. Macam dia takkan ada macam nak buat jahat kat kita apa semua kan. Ada satu negara, bukan nak kata apa lah, ni pengalaman yang kita tengok dekat Facebook yang kawan-kawan kita dah post kan, dekat macam China, Hong Kong kan. Kalau pergi je jalan lorong-lorong kecil kan, Someone kena berjaga-jaga lah. Kalau boleh jalan jangan jalan seorang-seorang macam tu kan. Kat negara kita pun ada, tapi cuma yalah kan, kalau benda tu nak jadi juga kan. Tapi compare sana kurang lah kan. Sangat yang kurang. Macam orang negara-negara maju ni jenis yang macam ni. Tapi USA pun ada tempat-tempat juga kan juga. Macam ada tempat yang selamat, ada tempat yang hitam macam tu kan. Okay Hafiz, kita dah 1 jam. Mungkin kata-kata akhir daripada Hafiz. Kata-kata akhir lah kan. Saya tak expect saya dapat invitation dari Budi. Saya appreciate sangat. Kita pun spontan tau. Kita spontan. Itulah. Sebab mungkin Tuhan dah tergerak hati kita. Contact lah Hafiz Nolan untuk perkongsian cerita kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ni pun thanks juga kat Budi sebab invite. Ingat kan dah 3 tahun kita dah lupa dah benda kan. Rezeki ni dapat jumpa, dapat share sikit. Alhamdulillah. Itulah. So saya doakan Budi lebih sukses. So Hafiz pun sama. Murah rezeki lah Hafiz. Betul, sama-sama kita. Betul. So sepanjang apa yang kita borakkan ni, mana yang ada, contoh ada orang yang mendengar, mana yang baik korang simpan, korang ambil, and korang boleh perbaiki dari semasa ke semasa. Itulah. Yang buruk tu korang jauhkan. Okay Hafiz, terima kasih banyak-banyak sudi orang kata bertamu dekat podcast Borak Sini Habis Sini. Kita jumpa lagi di masa akan datang dekat event-event ke, InsyaAllah kan. So perancangan biasanya kalau pelakon ni dia mesti ada macam backup plan kan. ada produk ke apa kan. Sekarang ni musim orang ni buat produk macam buat
Yelah, side income ke apa kan. Dia dulu lagi sekarang dia dulu lagi side income. Okay Hafiz, Hafiz nak balik ke Temeloh ni. Ke Temeloh. Okay, selamat jalan. Jadi Terima kasih banyak-banyak sudi orang kata datang. Dan you guys jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan dengar dekat Spotify. Podcast Borak Sini Habis Sini mengundur diri. Bye bye. Assalamualaikum. Stop.